أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Okey, di video kali ni aku akan share pengalaman yang aku dah cakap sebelum ni, pengalaman tentang hantu raya part nombor 2. Aku minta maaf sebab aku post lambat, aku tak berapa sihat. Even sekarang aku tengah rakam video pun aku tak berapa sihat. So aku minta maaf lah kalau korang nampak aku macam sesama, aku macam mata aku berai-rai ke kan. Aku minta maaf sangat-sangat. And satu lagi, kalau korang nampak aku masih guna mic ni, yes, sebab mic lama aku hilang. Lepas aku beli mic ni, dia merajuk agaknya, hilang terus, aku tak tahu kat mana. So aku harap hari ni mic ni tak buat masalah. Memandangkan hari ni pun tak hujan, aku harap dia sangat-sangat membantulah. Sekiranya problem juga, aku akan cari mic lain, okay? Kisah kali ni aku terus cerita straight, starting daripada permulaan lah. Aku tak ada cerita dulu, lepas tu baru aku bagi tahu sebenarnya benda tu berlaku sebab sini-sini lah. Tak ada, aku terus cerita daripada permulaan kenapa kawan aku boleh cerita pengalaman dia tu dekat aku. Ni kisah lama dah tau. Untuk memudahkan korang faham, aku gelar kawan aku ni sebagai Intan. Aku tak boleh gelarkan nama dia yang sebenar sebab ada kawan-kawan dia yang rapat dengan dia pun tengok channel aku ni. So tak apa-apa, best lah. Sebab aku tak rasa kawan-kawan dia tahu kisah ni. Hanya aku juga yang tahu. Sebab kisah dia macam berkaitan dengan family. Agak tak best lah kalau dia orang tahu kan. Satu hari tu aku ikut Intan pergi rumah dia. So dia daripada kecil kan dibesarkan oleh atuk dengan nenek dia. Jadi rumah nenek dia lah masa aku pergi tu. Kawasan perumahan, kawasan kampung, kawasan rumah dekat tanah sendiri tau. So jiran-jiran ni macam jarak jugalah daripada rumah dia ni. Masa aku sampai kat rumah dia tu, permulaan masuk pintu tak ada apa-apa yang pelik pun. Sampailah kita orang pergi kat dapur, masa tu kawan aku nak minum air. Dan masa kita orang sampai tu, nenek dia tak ada kat rumah. Maksudnya nenek dia ada kat rumah tapi kat luar. Dia duduk dekat bahagian belakang. Belakang tu adalah kebun, mini kebun nenek dia tau. So yang pikat kita orang atuk dia, sampai dekat rumah tu nak jumpa nenek dia kan. Kawan aku ni bawa lah masuk sampai ke dapur. Tengok nenek dia tak ada. Tapi pintu belakang tu macam terbuka. So kawan aku ni cakap lah, kat sini lah nenek aku banyak habiskan masa, mini kebun dia apa semua, jom lah tengok. Sebab ada kolam ikan ternakan, macam cantik lah, besar jugalah bahagian belakang rumah dia tu. Aku pun macam nak pergilah. So masa nak pergi ke belakang tu kan ada tingkap kat dapur dia, aku ternampak lah satu jemaah ni, yang di mana selama hari ni kalau aku nampak memang orang gelar tu hantu raya. So aku rasa macam aku nampak macam jemaah hantu raya tadi tau, aku macam tu kan. Tapi aku tak cakap lah dekat si Intan ni, aku macam terdetik macam tu. Berfikir pun ya, pasal aku macam tak nak pandang. Aku takut lah macam dia pandang kat aku nanti kan jadi masalah pula kan. Takut lepas ni tiba-tiba diganggu ke. Aku macam tak nak benda tu. Bila aku pandang bawah macam tu, si Intan pun panggil aku, jom lah tengok kawasan rumah nenek aku ni. Dekat belakang ni kebun cantik tau, nenek aku buat bla 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 yang dia cakap. Aku pun macam tak best. Takut aku nak cakap aku tak nak pergi sana sebabkan benda-benda yang aku nampak kan. Jadi aku pun pergilah dekat-dekat sikit. So kat pintu dia tu, tepi tu ada singki. Aku duduk kat area situ lah. Tiba-tiba nenek dia muncul. Ni lah kawan dia macam tu. Aku pun salah nenek dia pun kata, sibuk ni tengah nak ambil ulam untuk makan malam. Aku pun, lepas tu dia tanya lah aku makan ulam ke tak. Aku pun makan kot. Tengok pada ulam, macam tu lah berborak kan. Jadi masa nenek dia dekat luar lagi tu, kawan aku ni pun ajak lah. Dia pun bagi slipper kat aku untuk keluar kat luar tu. Aku pun macam sebab salah tau, sebab aku dah nampak macam jemaah tu. Macam aku cakap lah, aku tak nak benda tu terpandang aku pandang dia kan. Aku pun duduk tepi, aku cakap tak apalah. Tapi aku fikir pula, kalau aku beria-ria sangat kan, dia kata aku ni macam acah-acah pula kan. Macam tak nak pijak tanah lah, konon-konon macam geli-geli kepada aku. Okay je. So aku duduk kat tepi tu, jajak keluar kan. Aku pun jalan. Masa tu siang lagi tau. Bila aku sampai separuh jalan tu, aku macam tersadung tau. Slipper tu macam terlipat dengan batu, ada batu tu kan. Macam aku nak terjatuh lah. So slipper tu tercabut. So aku nak kena ambil lah slipper tu. Bila aku pusing, aku macam nak ambil slipper tu, aku terpandang kat jemaah tu. So aku macam terkejut sebab itu adalah kali pertama aku nampak jemaah tu yang besar gila. Dia memang dah besar, macam aku sebelum ni aku ceritakan. Dia macam raksasa tapi dia besar. Dia macam, kalau korang tahu pokok kelapa kan tinggi kan, dia lebih kurang macam tu, tinggi sangat-sangat. Tapi dia bukan halus macam pokok kelapa tu, dia lebar. So nampaklah dia punya tubuh tu dengan sasa tu, dengan berbulu dia, dengan ya Allah macam besar serabut, kau faham tak? Lepas tu dia tinggi, aku tak nampak muka dia, macam nampak jauh. So kita tak apa jelas nampak betul-betul muka dia, real muka dia. Aku macam terkejut, besarnya kan. Tapi aku tak ada nak cakap macam tu, cuma aku macam
Aku macam tu je. Kawan aku ni pun panggil, kau okey tak? Okey. Aku pun jalan lah ikut dia pergi tengok kolam apa semua. Masuk rumah tak ada apa-apa masalah. Jadi bila dah masuk apa semua, masa tu aku tidur rumah dia 1 malam je tau. Sebabnya apa aku tak ingat lah. Tapi macam esok tu kita orang memang ada program, so tak boleh duduk lama. Pagi-pagi dah keluar. Jadi malam tu nenek dia masak lah untuk makan malam kan. Kalau korang tengok nenek dia, korang macam tak percaya yang umur dia sebenarnya waktu tu dah 70 lebih. Sekarang mesti dah 80 lebih, 90 lebih lah kan. Aku pun tak sure. Tapi masa tu umur dia dah 70 lebih tau. Dia gagah gila. Kau bayangkan siang dia pergi bercucuk tanam, dia cabut ulam-ulam apa semua bagai. Malam dia masak bukan satu lauk banyak. Dulu-dulu kan macam kuat sikit kan. So aku macam kagum lah. Nenek dia tu nampak macam mak dia. Kau faham tak? Sebab dia macam kuat lagi. Lepas tu dia macam tak nampak pun seorang nenek. Kau tak? Dia nampak macam seorang mak. And aku pun macam kejap-kejap aku tu macam tersasu panggil dia makcik. Aku tak panggil dia nenek kan. Lepas tu aku tengok lauk banyak malam tu dipanggil makan kan. Makanlah ni semua-semua. Nenek dia macam bagi tahulah ni lauk-lauk sekian-sekian ni apa benda kan. Atuk dia pun ada sekali makan. Atuk dia nampak macam biasa je tapi nampaklah macam bongkok sikit. Nampaklah ciri-ciri orang tua tu kan. Tapi nenek dia memang win lah. Nenek dia memang nampak macam orang muda. So masa nak makan-makan apa semua tu, nenek dia kata nenek tak makan. Aku tanyalah, tak makan ke nek? Betul dia kata, tak apa makan-makan dulu, dia ada kerja nak buat. So dia pergi kat belakang. Aku pun okey tak apalah. Kita orang dah settle makan apa semua, masuk bilik lah macam biasa kan. Bila kita pergi rumah orang kan, mesti duduk dalam bilik kan. So masa kat bilik tu, kita orang tengah buat kerja tau. Macam aku tengah buat sesuatu, member aku ni pun tengah buat macam tu. Tiba-tiba dengar suara macam nenek dipanggil Intan macam tu kan. So kawan aku ni, dia macam dah dengar dah, kejap-kejap. Aku keluar kejap dia cakap tu. Kau jangan pergi mana, kau tunggu sekejap je dia tu. Aku pun okey. So dia keluar. Aku rasa macam dia keluar tu berjam-jam tau. Tapi sebenarnya dia kata dia pergi tu sekejap je. Dia macam tolong nenek sekejap sangat-sangat. Aku macam lama kot sebab aku sampai macam nak terlelap tau. Tinggal lagi aku tak tidur lah sebab aku macam tak selesa lah lampu tu buka. Lepas tu dia pun tak ada kan. Macam tak selesa takut apa-apa terjadi. Bila kawan aku masuk tu aku cakap lamanya. Macam aku pergi sekejap je dia tu. Aku rasa lama lah. Lepas tu dia macam berdebat dengan aku lah. Dia macam nak yakinkan yang dia pergi sekejap je. Tapi bagi aku lama. Lepas tu pukul 12 lebih macam tu, aku nak kencing malam tu. Aku terjaga. Aku minta tolong lah si Intan ni teman aku. Aku kejut lah dia. Intan aku nak pergi tanda, jom lah teman aku jap. So dia cakap, pergi je lah, tak ada apa-apa, pergi je. Lampu kat dapur tu buka. Aku pun, aku tak selesa, aku takut, jom lah teman aku. Pergilah, dia ngantuk kan. Sebab kita orang pun tidur lewat macam tu. Kita orang tidur kan macam pukul 10, nak kat pukul 11 macam tu. Lepas tu pukul 12 aku terjaga. Dia macam ngantuk lah. Aku pun gagahkan diri. Sebab memang dah tak tahan sangat, dah memang maksimum kan. Aku pun keluar. Aku buka pintu slow, aku keluar. Masa aku nak pergi ke bahagian dapur tu, aku terdengar lah macam kat ruang tamu macam ada orang tau. Sebab aku dengar TV, siaran TV tengah terbuka. So aku rasa macam, mungkin atuk dia. Sebab dekat rumah tu memang atuk dengan nenek dia je. Bila aku datang, kiranya dia, aku. Tu je lah, kita orang 4 orang je kan dalam rumah tu kan. Sampai je dekat dapur dia tu, aku nak pergi tandas, pintu tandas tu, aku terdengar macam bunyi orang macam tu tau. Bunyi lebih kurang macam tu. Aku tak dengar lah dia macam baca ayat-ayat Quran sebab bunyi dia macam ni. Kalau kan baca kalau orang mengaji kita dengar tu macam adalah dengar sikit alunan ni kan, tapi tak, ni macam bunyi orang berbisik pun. Ya macam orang tengah aku faham macam tu kan. Aku pun rasa macam tak sedap. Aku terus rasa macam meremang. Aku pun cepat masuk tandas, settle apa yang patut. Keluar tu, tiba-tiba aku terkejut. Aku macam terkejut gila sebab aku nampak nenek dia dekat dapur, dekat meja makan yang kita orang makan tadi tu, tengah duduk, tengah makan. Masa tu aku macam terkejut lah. Lepas tu aku, terkejut saya. Nenek makan, lewat malam ni pun makan. Tak apalah. Nampak ke tu sebab dia tutup bahagian sebelah sana. Dia buka lampu belah tepi untuk nak ke tandas. Belah yang dia makan tu dia tutup lampu. Jadi dia cakap, nampak ke nak saya tolong bukakan lampu? Dia diam je dia makan. Yang aku terkejutnya bila aku nak jalan ke belakang tu, aku nampak nenek dia makan guna dua-dua tangan. Patutnya guna tangan kanan lah kan. Aku nampak dia macam ni, makan macam tu. And aku terus terdetik. Takkan jelmaan kan? Aku macam fikir gitu lah. Lepas tu aku pun diam. Aku terus, lepas aku dah buka lampu belah sana tu, aku terus jalan-jalan. Sebab nenek dia memang tak layan aku. So aku macam 2 dalam 1 lah. Aku anggap itu macam jemaah mungkin. Ataupun memang nenek dia lapar. Tapi dia buat macam jemaah aku macam tu. Tapi rupa dia memang sebiji muka nenek dia. So bila aku dah nampak macam tu, aku pun jalan-jalan sampai dekat pintu bilik Intan tu. Aku terkejut sebab atuk dia tegur aku. Atuk dia daripada ruang tamu lah macam aku cakap tadi, tengah bunyi TV kan. Atuk dia tegur aku, kamu tak tidur lagi dia tu. Lepas tu aku cakap lah, tadi pergi tandas. Atuk tak tidur lagi, tengok TV ke? Lepas tu dia cakap, itulah tengok siaran tadi. Macam mana kamu tahu tengok TV? Bunyi TV tadi aku cakap kan. Lepas tu atuk dia pun, okey pergi tidur. Dah lewat dah ni.
Lepas tu aku pun buka pintu tu nak masuk. Bila aku nak masuk betul tiba-tiba atuk dia tas aku tau. Macam sentuh belakang aku. Aku pun pandang dia. Kamu tadi pergi tanda ada kamu nampak apa-apa ke? Lepas tu aku cakap, tak ada. Oh, nenek tengah makan macam tu kan. Hush, nenek kamu ni makan malam-malam lagi. Kira dia macam buat kecoh macam tu lah. Aku pun aku masuk. Bila aku masuk aku tengok Intan ni macam dah Intan aku macam tu. Kau okey tak dia tanya kat aku? Lepas tu aku cakap okey lah, kenapa? Tak ada apalah. Aku pun nak tidur. So itu je kejadian yang terjadi kat aku. Aku tak nampak benda pelik. Aku cuma nampak nenek dia makan ngelojoh. Lepas tu aku nampak atuk dia tak tidur lagi. Itu je lah malam tu. So pagi tu kita orang memang gerak awal gila. Jadi pagi tu nenek dia buat nasi lemak tau. Pukul 6 lebih macam tu kot. Subuh tu. Tengok nenek dia dah memang bangun. Bau nasi lemak pun dah sama buat harum dah. Memang nenek dia masak. Jadi masa kita nak keluar pagi tu, nenek dia nak bungkus-bungkus apa semua tu kan, bawa pergi kat depan. Lepas tu aku tertinggal, macam aku tertinggal beg ke tinggal barang, tapi something lah aku tertinggal kat bilik Intan ni. Aku pun masuk bilik dia, aku nak ambil barang. Tapi masa tu atuk dia dah get ready dalam kereta, Intan pun dah tunggu kat luar, nenek dia pun dah paskan bekalan dekat si Intan apa semua kan. So aku pun pergi, masa aku pergi ambil barang macam tu, aku dengar macam bunyi something lah kat dapur tu. Aku dengar macam seolah-olah ada orang tengah masak kat dapur tu. Sedangkan nenek dia kan kat depan kan. Jadi masa tu lah terjadinya yang aku nampak. So macam aku nak keluar tu aku nampak kelibat nenek dia lalu ke dapur tu. Maksudnya daripada situ pergi ke sana. Ada macam lalu lah, macam melintas gitu kan. So aku pun pergi ke depan, aku nampak nenek dia tengah bagi bekalan dekat si Intan. Kat situ lah aku macam terdetik macam ada something wrong lah. Aku faham sendiri kan. Jadi aku terus masuk kereta dia apa semua. Gerak. Kiranya lepas aku dah faham sendiri, aku tahu yang tu jelmaan yang menyerupai nenek dia, aku faham seorang-seorang je. Aku tak ada cerita kat si Intan ni, aku diam. Habis kat situ je, aku tak tanya dia apa-apa pun sebab aku takut menyinggung perasaan dia. Yelah dia kan dibesarkan oleh nenek dengan atuk dia. Aku diam je. Sampailah jadikan satu kes macam ada satu hari tu kita orang lepak, aku dengan si Intan ni dengan beberapa kawan lain kan. Kita orang macam lepak sambil-sambil cerita pengalaman-pengalaman daripada kisah cinta sampai ke kisah seram. Sampai waktu tu lah dia buka cerita pasal nenek dia ni. So dia kongsikan cerita ni. Dia macam terbuka lah, dia macam tak ada segan ke apa, dia just cerita and dia cakap lah dia tak ada benda pun nak sorok sebabnya kisah ni pun memang kisah real dalam kehidupan dia. Jadi dia kongsikan lah and dia pun tak ada cakap lah kalau macam nak cerita kat orang lain ke apa, jangan cerita kat sesiapa ke apa. Dia macam open. So kisah dia macam ni tau. Intan ni daripada kecil lagi dia dah biasa face benda ni. Dan dia bukanlah seorang yang biasa nampak hantu-hantu ke apa ke tak. Dia juga bukanlah seorang yang berani. Tapi disebabkan daripada kecil dia dah dibesarkan dengan kehidupan yang macam tu, dia dah jadi macam tak kisah. Mungkin macam tu lah. Macam aku juga kan, daripada kecil kan, daripada umur aku 3 tahun aku boleh nampak benda-benda halus ni kan. Memanglah kalau orang dengar, orang akan macam mustahil lah kau tak takut, mustahil gini-gini. Orang akan macam banyak blame, macam orang akan tak percayalah benda tu. Tapi hakikatnya sebab aku dah lalui daripada kecil. So berani ke tak, kau kena berani, kau faham tak? Jadi kau tak ada pilihan lain sebab kau dah cuba tutup mata kau, tutup hijab kau dah cuba itu, kau dah cuba ini. Kau bukannya tak buat sesuatu kan, kau pun macam usahakan untuk benda tu tak ganggu kau. Tapi bila benda tu ada juga, kau mesti kena fikir alternatif lain di mana kau kena berani. Kau tak ada pilihan, kau kena berani. Jadi nak tak nak, itulah yang aku lalui kan. Macam tu. Sama juga macam Intan ni. Bila dia daripada kecil, dia duduk dengan atuk dengan nenek dia. Bila nenek dia yang buat kerja-kerja yang macam tu dan dia nampak sendiri, mula-mula dia akan rasa macam malu. Mula-mula dia akan rasa benda ni salah. Dia akan rasa macam sedih. Tapi bila waktu berlalu, dia macam tak ada pilihan. Kau faham tak? So dia akan teruskan jugalah. Sebab nenek dia yang besarkan dia. Takkan tiba-tiba bila dia dah reti halal haram, dia dah reti benda-benda macam ni, tiba-tiba dia nak macam apa orang kata, nak sound nenek dia ke ataupun nak bertindak seperti dia lebih mengetahui. Tak best. So Intan ni dia macam lama-lama dia macam okey, dia kata. So life dia daripada dulu dia kata nenek dia ni memang ada benda tau. Tapi dia tak sure lah benda tu sama ada hantu raya ataupun tak. Dia kata tapi based on apa yang dia cerita, bunyinya macam hantu raya lah. Sebab dia kata ada juga beberapa ustaz yang pernah tegur apa semua pun menyebut benda tu sebagai hantu raya lah. And apa yang dia lalui pun dia rasa bila dia tanya kat satu orang ni yang macam boleh berubat juga, dia cakap memang hantu raya lah yang nenek dia terbela. Tapi kisah dia ni bukanlah bererti nenek dia membela ni, nenek dia teruk, nenek dia buat sesuatu benda yang macam nak mengganggu orang ke tak. Nenek dia ni macam turun-temurun tau, daripada nenek moyang dia dulu lagi. Alkisahnya dia kata masa dia kecil-kecil lagi, dia kata dia dah tahu dah nenek dia ni macam ada sesuatu. Sebab dia kata masa dia membesarkan rumah yang nenek dia duduk tu, bukan rumah yang aku datang tau. Dulu rumah papan yang bawah dia kosong zaman dulu-dulu. So rumah yang aku datang tu dah renovate dekat tanah yang sama, tinggal lagi rumah je yang berbeza. So rumah yang aku datang rumah batu lah.
Dia kata dulu masa dia kecil-kecil, dia kata dia selalu nampak nenek dia pergi bagi makan kat benda tu. Macam mana nenek dia bagi? Mula-mula dia kata dia pelik kenapa nenek dia selalu masak banyak-banyak. Sedangkan diorang 3 orang je kat rumah tu. Dia pernah cakap kat mak dia, tapi mak dia macam tak ambil tahulah. Dia pun macam ragu-ragu juga dengan mak dia. Mak dia pun jarang sangat balik kat rumah untuk melawat dia tau. Macam kalau dia nak jumpa si Intan ni, mak dia akan datang pergi rumah mak saudara dia. Lepas tu Intan ni nenek dia akan bawa pergi rumah mak saudara dia. Macam tu. Mak dia macam seolah-olah macam tak nak ambil tahu tau. As long as dia nampak anak dia okey. So Intan ni tak adalah meluah ke apa. Dia kata lama-lama dia dah terbiasa sendiri. Dia kata nenek dia akan masak banyak-banyak. Lepas tu kan kalau nenek dia masak nasi, dekat atas nasi tu kan ada banyak telur rebus tau. Macam dia letak, aku tak tahu lah mungkin dia masak nasi sekali dengan telur ke macam mana ke, ataupun dipanaskan telur tu ke. Alah, cuma dia kata periuk nasi dia tu selalunya akan ada nasi, mesti ada telur. So ada banyak sangat telur rebus nenek dia masak sekali. So dia cakap lah mula-mula tu dia macam pelik, lama-lama dia faham. Sebab nenek dia akan ambil telur-telur tu semua, nenek dia akan kupas setiap malam, nenek dia akan buat rutin tu. So Intan ni cerita lah, dulu awal-awal masa dia kecil-kecil, nenek dia akan kaburi mata dia dengan kata dia meniaga nasi lemak. Jadi bila setiap hari nenek dia beli banyak bahan, nenek dia rebus banyak telur, itu kerana dia jual nasi lemak. Tapi Intan masa kecil dia macam tak fikirlah kat mana nenek dia jual nasi lemak tu kan. Sebenarnya tak, nenek dia memang akan sediakan banyak telur, buat pulut. Lepas tu apa je makanan-makanan biasa tengah hari yang dimasak tu pun dia akan letak satu dalam satu dulang tu. Dulang tu dia ada kain warna kuning. Memang nenek dia akan ambil lauk-lauk tertentu letak ke dalam dulang tu. So dulang tu dia akan bawa pergi ke belakang. Bahkan dia ada macam satu bilik macam store macam tu. Konon-kononnya store tu tempat letak macam cangkul apa semua barang-barang macam tu. Tapi nenek dia akan pergi kat situ untuk bagi makan benda tu. Awalnya Intan kata dia tak syak pun yang benda tu adalah hantu, dia cakap tu kan. Sebab masa dia nampak masa kecil-kecil tu, nenek dia macam, alah masa kecil-kecil kan kita tak berapa faham kan. Nenek dia akan cakap jangan pergi kat bilik tu, nanti bahayalah, ada orang jahat apa semua. So Intan ni macam faham macam tu je. Bila Intan nampak nenek dia masak banyak-banyak, nenek dia akan cakap dia meniaga. Tapi bila dia membesar, dia macam faham lah. Bila dia sekolah rendah, dia macam pelik lah. Nenek dia masak banyak kata untuk meniaga. Tapi nenek dia kan meniaga kat mana? Dia macam start petikai kan. Tapi nenek dia bila dah makin dia membesar, nenek dia tak explain banyak. Sebab nenek dia tahu satu ketika nanti Intan ni akan tahu benda tu. So nenek dia hanya bagi reason macam tu saja, nak terima tak nak sudah. Tapi tak perlu nak tanya banyak soalan. Intan ni pun sendiri faham. Sebab Intan ni jenis yang macam tak banyak mulut sangat lah dengan nenek atuk dia. Macam dia bukanlah mesra sangat, tapi dia faham lah keadaan pada masa tu. Atuk dia tak terlibat tau, tapi atuk dia tidak melarang. Dia cakap atuk dia kadang-kadang atuk dia sendiri pun pernah terkejut dengan benda tu. Pernah sekali atuk dia dalam tandas kan, dia cakap tiba-tiba atuk dia menjerit. Lepas tu atuk dia akan cakap, kau ni pergi sana lah, ganggu aku buat apa? Kau ganggu si Jah, contoh. Aku tak ingat nama nenek dia, tapi disebut nama nenek dia lah. Contohlah nama nenek dia Jah kan. Atuk dia akan cakap macam tu. Lepas tu ada lagi kisah, dia kata macam banyaklah benda ni berlaku. Aku pun tak ingat sangat apa yang dia cerita, tapi benda-benda yang penting tu aku macam ingat lah. Maksudnya nak menunjukkan tanda-tanda yang orang tu ada belaan ni kan. Nenek dia ni sangat-sangat strong. Nenek dia bukanlah maksudnya mentang-mentang dia ada benda tu dia nampak macam awet muda, tak. Nenek dia memang nampak muka orang tua, muka orang yang umur 70-an tu, tetapi kudrat dia dengan kecergasan dia tu tak nampak macam umur dia. And Intan dia cakap masa dia dalam tingkatan macam tu, dia kata pernah sekali tu dia pergi kedai dengan nenek dia. Lepas tu orang tu macam tak boleh hantar gas dengan beras, lebih kurang macam tu lah. So orang tu kata lambat sikit baru nak hantar. Jadi masa tu macam terdesak. Nenek dia memang nak sangat gas tu, macam penting lah. So panggil lah atuk dia, tapi atuk dia datang lambat. Jadi sementara nak tunggu atuk dia sampai, nenek dia ni daripada kedai tu jaraknya lebih kurang macam 1 kilo lebih macam tu lah. Jauh juga masa tu kan kalau jalan kaki kan. Dia kata nenek dia boleh larat angkat gas dengan beras. Dia hanya angkat macam ni. Kau bayangkan beras tu dia letak ke atas. Tak tahulah beras 5 kilo ke 10 kilo kan. Tapi tong gas tu dia angkat sebelah je tangan kiri tu. Kiranya dia usung. Sambil angkat tu dia usung. Kau boleh bayang tak macam ni. Memang kuat gila. Masa tu Intan ada kata kan. So macam dia tahulah. Ui, power gila nenek aku kan. Tak tu macam dia macam kenapa nenek macam kuat gila sedangkan nenek macam dah tua tau. Masa tu lah soalan demi soalan. Tapi Intan ni tak berani nak tanya. Tapi pernah lah sekali tu Intan pergi kedai. Masa tu ada seorang pakcik dengan makcik tengah duduk kat luar nak beli ikan macam tu. So Intan yang tolong pergi beli kan. Dengarlah diorang dah sesuatu macam bertanya, nenek kau mana? Dia tanya-tanya kat Intan. Lepas tu dengarlah diorang macam mengata yang kononnya
Dia mengatakan yang nenek Intan ni ada bela something. So kat situ Intan dah macam terasa hati lah, kok mana pun nenek dia kan. Balik tu dia betul lah kat nenek, dia kata nenek tadi orang cakap buruk lah tentang nenek. Tu nenek dia macam tak apa, macam nenek tak kisah langsung, nenek tak marah, nenek tak ambil pot langsung. Tapi memang orang kampung kat situ macam berbunyi lah kisah yang si nenek dia ni membela. Lepas tu kan macam masa dia kecil, dia kata hari ke hari jiran-jiran macam tak suka. Sebab kadang-kadang bila nenek dia tak berapa sihat ke, ataupun nenek dia macam tak ada kat rumah ke, pernah lah nenek dia macam tak ada kat rumah, tapi Intan tu duduk ngatuk dia, nenek dia pergi dekat sesuatu tempat kan, benda tu berkeliaran. So bila benda tu berkeliaran, benda tu mengganggu orang kampung tau. Macam adalah orang kampung buat aduan, macam dia buat aduan tu dia bagi tahu kat atuk dia lah, dia bagi tahu yang benda tu kacau. Macam tengah naik basikal, tiba-tiba benda tu macam berhentikan basikal tu, macam tarik lah, lebih kurang gangguan macam tu. So benda tu terjadi betul-betul dekat dengan rumah nenek dia. Jadi memang benda tu lah yang kacau. Lepas tu ada orang kata dia nampak susuk jemaah hantu raya ni dekat rumah nenek dia. Lepas tu masa orang lalu ke apa kan, ada benda buruk berlaku. Contoh dia macam kalau orang tengah jalan tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba macam ada benda tarik, macam gangguan cuma terjadi dekat betul-betul kawasan rumah nenek dia. So orang macam berbunyi, setiap orang berbunyi tu Intan macam kena tempias lah. Macam orang kata dia ni anak kepada bomoh lah, anak kepada orang sekian-sekian, macam-macam lah. Dia kata masa dia sekolah dulu dia sempat kena lah benda-benda macam tu, cuma dia tak berapa faham. So dia macam abaikan, dia balik kat nenek dia, nenek dia sayang dia, cukup itu. Dia macam tak peduli lah benda tu. Tapi dia sendiri pun akui kalau macam dia dekat rumah tu, kalau macam nenek dia alpa macam tak sempat nak bagi makan ke apa kan, dia pun kena ganggu. Dia kata pernah sekali tu dia masuk tandas. So tandas tu berdekatan dengan bilik yang disimpan benda tu, hantu raya ni. So masa tu Intan pergi tandas kan, tiba-tiba benda tu macam terkejut ke Intan. Intan tu menjerit, lepas tu nenek dia datang, nenek dia macam marah-marah pandang ke atas. Sedangkan waktu Intan terkejut tu, Intan nampaklah rupa buruk tu. Tapi bila nenek dia marah tu, Intan tak nampak pun dengan siapa nenek dia marah. So kat situlah benda-benda yang pelik berlaku. Tapi Intan ni itulah dia bagusnya, dia tak macam dia lah nak marah, keep blaming nenek dia ke apa kan. Dia macam cool lagi, dia seorang cucu yang sangat baik lah, itu aku akui sangat. Lepas tu dia katalah banyak benda-benda pelik. Pernah sekali tu kan nenek dia tak larat, nenek dia macam suruh dia pergi beli pulut tau, pulut kat kedai runcit yang selalu dia pergi tu lah. Sampai kan orang kedai tu tak nak bagi dia beli tu. Orang kedai tu macam buat andaian sendiri tu, kata ni kau nak bagi makan kat benda tu lah tu, nenek kau nak bagi makan kan. Dia macam marah macam tu. So orang budak bila kena macam tu, dia macam terasa lah kan. So dia pun pergilah balik mengadukan nenek dia. Nenek dia ni walaupun dia kuat apa semua, ada time nenek dia akan tak sihat juga. Bila tak sihat tu kan ada kaitan juga dengan benda tu Intan cakap, tapi dia tak apa tahu, so dia tak ceritalah kat kita orang. Jadi nak ceritakan benda-benda macam tu dia memang akan ada. Bila ada macam gangguan, pernah sekali tu kan ada orang tak puas hati tau. So orang nak hantar benda buruk dekat nenek dia ni. Elok nak pergi hantar benda yang nenek dia bela ni, maksudnya hantu raya tu fight balik, orang tu sakit balik. Tak pasal-pasal orang tu meninggal tak ada lama daripada tu. So nak ceritakan di samping dia bela macam tu, benda tu pun protect dia. Sebenarnya yalah bukan, itu semua asbab je kan. Kok mana pun semuanya atas izin Allah. Sekiranya Allah nak izinkan benda tu jadi, jadilah. Tak lah kan. Cuma kita kadang-kadang kita rasa oh dia bela sebab tu dia kuat, oh dia bela sebab tu dah dia terlindungi apa semua. Sebenarnya semua tu atas izin Allah. Allah yang gerakkan kan. Benda tu pun dijadikan daripada Allah juga. So kita tak adalah nak letakkan bila kau bela kau hebat apa semua. Itu semua mengarutlah syirik lah kan. Cuma kisah dia ni berkaitan hantu raya kan. So aku sharekan kat korang pengalaman si Intan ni. Jadi dia kata pernah lah sekali tu ada ular sawa masuk dekat rumah dia kat pintu belakang. Besar, dia takut, atuk dia takut, semua takut, panggil nak bomba kot, call bomba ke Jepang, macam tu lah dia call. So nenek dia ni So nenek dia ni mula-mula dia kata tak apa, nenek dia pegang, nenek dia cengkam betul-betul kat bahagian kepala ular tu, tarik pergi pintu belakang, sedar-sedar senyap, tak tahu dekat mana dia buang. Lepas tu atuk dia macam bising lah, ni buang kat mana ular tu apa semua kan. Atuk dia tanya dekat nenek dia kan. Tiba-tiba nenek dia kata dah buang dah, mati dah apa semua. Lepas tu bila dia keluar dengan atuk dia, Intan ni keluar dengan atuk dia, jumpalah dia punya ekor ular tu kan. Alhamdulillah, sorry. Jumpa ekor ular tu dekat belakang pintu tu memang dah macam terputus. So atuk dia macam ada je benda pelik, atuk dia macam bunyi macam tu. So faham Intan, sebenarnya masa nenek dia pergi buat lorat dekat luar tu, rupanya nenek dia makan ular tu. Sebenarnya bukan nenek dia lah, macam benda tu jelma sebagai nenek dia, lepas tu makan benda tu. Sebab apa Intan percaya benda tu? Sebab lepas tak ada berapa minit kejadian tu berlaku, nenek dia keluar kat pintu depan, sedangkan nenek dia keluar kat pintu belakang. Nampak tak kat situ? Dia juga menjelma jadi seperti nenek dia. Kiranya macam hantu raya ni, dia menjelma menjadi tuan dia.
Bukan tu saja tau, banyak benda. Kadang-kadang Intan kata yang dia pelik sangat, kadang-kadang dia nampak nenek dia tengah jemur kain, sedangkan kejap lagi dia nampak nenek dekat dapur. Macam mustahil lah nenek dia selaju itu. Bila benda tu tak menjelma sebagai rupa yang buruk, dia akan jelma menjadi tuan dia, macam rupa nenek dia tu. So kadang-kadang Intan dengan atuk dia pun keliru, mana satu nenek dia, mana satu benda tu. Tapi macam atuk dia banyak kenal lah, sebab ialah wife dia mesti dia kenal kan. Tapi atuk dia tak pernah berbunyi dan tak pernah macam suruh dia buang benda tu ke apa. And aku rasa sampai sekarang pun atuk dengan nenek dia masih hidup lagi, aku rasa. Dan Intan ni, dia kata selama dia dekat rumah tu, apa yang berlaku apa semua, dia pernah lah sekali tu macam nak cerita kat mak dengan ayah dia kan. Tapi macam mak dia ni mungkin tak tahu sebab mak dia tu lah, nenek tu lah mak kandung kepada mak dia. Maksudnya memang mak kepada mak dia kan. Jadi dia pernah lah cakap, tapi mak dia macam tak berapa ambil pot. So mak dia macam tak marah, tapi mak dia tidak menidakkan juga. Mak dia macam buat tak tahu je, macam anggap macam mungkin lah masa mak dia kecil pun mak dia dah lalui benda tu ke, kita tak tahu kan. So turun dekat si Intan ni, Intan pun lalui benda yang sama macam mak dia lalui. So mak dia pun macam dah malah ambil pot, so dia tak kisah kalau anak dia duduk dengan nenek, sebab dia dah lalui yang dia rasa anak dia boleh lalui macam tu. Intan pun dah jadi biasa dengan keadaan macam tu, so dia rasa macam benda tu tak ada apa-apa. So bila dia cerita macam tu, aku pun cerita lah, masa aku pergi rumah nenek kau hari tu kan, aku pun adalah kena juga. Aku rasa tu bukan kau, sebab aku nampak dia makan gelojo gila, kau tahu tak. Aku macam nak cakap tapi aku takut kau tersinggung. Lepas tu dia dah gelak, dia kata itu je lah tu, itu salah satu lah tu, memang benda-benda macam tu memang kerap gila berlaku. Dia kata pernah je aku nampak nenek aku sendiri terkam ayam dekat belakang rumah tu. Kiranya atuk dia bela ayam kan, nenek dia yang makan, padahal bukan nenek dia benda tu. Sebab apa? Sebab bila terjadi keadaan macam tu kan, bila masuk rumah sebenarnya nenek dia dekat dalam rumah. Macam tu lah keadaan dia. So nak ceritakan itulah yang dia lalui. Aku tak tahulah kalau orang lain yang jenis benda macam ni, mungkin keadaan dia berbeza. Sebab benda-benda macam ni kan lain-lain kan, yang kita tak tahu yang macam mana cara dia berkomunikasi. Maksudnya cara yang membela tu dengan apa yang dia bela tu, tak tahu macam mana dia komunikasi antara satu sama lain. Mungkin ada yang jenis biasa-biasa, mungkin ada yang jenis memang perjanjian bagi makan dan sebagainya, kita pun tak tahu. So ini adalah pengalaman kawan aku yang dia cerita sendiri, since aku memang pergi rumah dia, and aku pun percayalah benda tu, dan aku tahulah mungkin itu yang digelar sebagai hantu raya. Mungkin ada version lain juga, mungkin ada orang yang dia rasa macam yang aku nampak tu jemaah hantu raya, yang aku bela tu hantu raya, tapi sebenarnya version lain, kenapa dia cerita lain. Mungkin tu jenis lain, aku pun tak tahu, sebab kita kan tak tahu jemaah tu jenis apa, nama apa, tapi orang lah gelar sebagai hantu raya. Kita tak tahu kesahihan dia, cumanya apa yang aku boleh ceritakan, kebiasaannya kalau berkaitan dengan hantu raya ni, dia memang kerap menjelma jadi seperti manusia. Maksudnya dia akan jelma untuk jadi seperti tuan dia, untuk jadi seperti orang ni, seperti orang tu. Sebab itulah pernah je aku nampak macam ada seseorang ni yang membela tu, dia ada dua rupa yang sama. Aku tak tahulah itu dia bela ke ataupun benda tu ikut dia, tapi kebiasaannya kalau orang-orang yang membela ni, kalau korang tengok mata dia pun macam berbeza sikit. Maksudnya kalau korang ada yang, apa orang kata, kalau korang ada macam sixth sense, maksudnya bukan sixth sense lah, maksudnya macam kalau korang jenis kata hati korang tu, kalau apa yang korang terasa terdetik tu adalah betul, kebiasaannya memang apa yang korang terdetik tu adalah kenyataan, mesti korang akan dapat insting yang macam tak best. Tapi kita ni kok mana pun jangan riak. Apa yang kita terdetik semua tu, semua Allah yang bagi. Allah yang jentik hati kita, Allah yang gerakkan hati kita untuk berfikiran dan merasa seperti itu. So kita pun tak boleh nak cakap, oh memang teruk, dia ni membela. Kita tak boleh nak nilai seseorang macam tu. Sebab kadang-kadang kita nampak dia teruk, sebenarnya dia baik sebaik-baiknya. Kita tak tahu kan, kadang-kadang jin setan ni pun nak mengganggu kita. Dia macam nak bagi kita macam ragu-ragu, was-was. Sama lah juga macam kita nak buat kebaikan kan. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu benda yang baik, tiba-tiba kita rasa macam malas. Itu semua bisikan hasutan lah. So kita kena kawal lah benda tu. Dan kalau kita rasa benda tu betul pun, jangan kita terlalu ikutkan apa yang kita rasa. Nak bila kita rasa buruk terhadap orang lain, tu sangat tak baik lah. Sebab kita tak tahu sebenarnya, kita rasa diri dia buruk, kita rasa macam, iya aku rasa dia ni memang something wrong lah, tak boleh ni. Hakikatnya itu hanyalah bisikan, kau tahu tak? Sebenarnya dia okey je, cuba kau pergi try tegur. So kita tak boleh nak terlalu blame orang, terlalu kritik orang, sebab kita tak tahu yang realnya macam mana kan. Tak kisahlah sekuat apa pun ilmu yang kita belajar, kita boleh siksa orang, kita boleh baca hati orang, kita boleh baca dari gerak mata dia ke apa ke, belum tentu apa yang kita rasa tu adalah betul. So elak daripada fitnah dan elak daripada mengatur orang yang kita tak tahu. Lebih kurang macam itulah apa yang nak pesan ke korang. So sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.